Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita kembali ke session towards the series yang seterusnya yang bertajuk Generasi Quran yang Unik. So sebelum kita masuk kepada tajuk kita lebih dalam, nak ajaklah untuk kita recap sikit apa yang kita dah dapat daripada episod-episod sebelum ni. Okay, so kita dah go through episod yang pertama iaitu siapa kita, yang menjelaskan tentang identiti kita adalah sepatutnya yang hakiki adalah seorang Muslim. Dan seterusnya menjelaskan kepada kita tujuan kita diciptakan adalah sebenarnya untuk menjadi abid dan khalifah. Setelah tahu hakikat sebenarnya identiti kita yang pertama adalah Muslim, maka dia mengubah terus tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang Muslim tu which is menjadi abid dan khalifah. Dan seterusnya dijelaskan kepada kita beza antara alat dengan matlamat. Setelah kita jelas clear dengan matlamat hidup kita iaitu menjadi seorang abid dan khalifah, maka kita kena clear perkara-perkara lain dalam kehidupan kita adalah hanya alat contohnya study kita, contohnya duit kita, contohnya kelebihan-kelebihan dan bakat-bakat kita. Itu semua adalah alat yang kita boleh gunakan untuk kita melaksanakan abid dan khalifah kita. Dan akhir sekali adalah jalan kepada kejayaan, which is kita nak mengikuti apakah formula yang kita patut follow dalam kita ingin mencapai keredaan Allah tu. Kerana sejarah telah membuktikan yang ada manusia-manusia yang telah berjaya mencapai redha Allah. Bahkan manusia-manusia ini telah mendapat jaminan-jaminan syurga. So, kita adalah golongan yang terkemudian yang mengharapkan keredaan Allah dan sangat-sangat mengharapkan untuk masuk ke syurga Allah. Tapi adakah kita telah melalui jalan orang-orang yang menuju kepada syurga? Adakah kita telah melalui dan mengikuti jalan-jalan orang yang mendapat keredaan Allah? So itulah dia sunnatullah. Begitu juga macam sejarah. Sejarah adalah sebahagian daripada sunnatullah. Bila perkara yang lepas telah melakukan kesilapan dan kita mengulangi kesilapan yang sama, maka kita akan dapat akibat yang sama. Tapi kalau kita ikut betul-betul cara yang sepatutnya, maka kita akan dapat hasil yang sebetulnya lah dan sepatutnya. So itulah, sejarah juga adalah sebahagian daripada sunnatullah. So sangat pentinglah sebenarnya untuk kita mengetahui tentang sirah Islam, sejarah Islam, perkembangan Islam. Kerana Islam tu telah berjaya sampai menaungi 2/3 dunia. Dan sejarah telah membuktikan betapa hebatnya empire ataupun tamadun Islam ni berkembang dengan begitu luas. Bukan setakat luas, tapi antara tamadun yang bertahan lama dalam lebih kurang 600 tahun. Sangat hebatlah sebenarnya bila Islam ni dianuti dan diamalkan bukan di tanah Arab sahaja tapi di tanah-tanah bukan Arab seperti di negara-negara Eropah, negara-negara Asia, di India dan banyak lagi orang-orang yang telah menerima cahaya-cahaya Islam ni yang telah dibebaskan diri mereka ni daripada perhambaan sesama manusia kepada menghambakan Allah. Itulah macam sangat kita kena rasakan lah sangat-sangat rindukan untuk dapatkan kembali kegemilangan Islam ni untuk dapatkan kembali
kejayaan Islam yang sebegitu besar ni iaitu kita telah pernah menjadi world order, iaitu Astaziyatul Alam. Nak dikomparekan dengan zaman kita sekarang ni, world order kita sekarang adalah Amerika Syarikat yang berkuasa mutlak. Apa-apa keputusan melibatkan dunia, maka keputusan Amerika Syarikat yang akan kebanyakan negara akan ikut. So begitulah Islam dahulu macam tu. So agama kita ni, Islam kita ni bukan benda yang lekeh-lekeh sebenarnya. Kalau kita tahu kehebatan Islam kita ni, kita boleh mencapai kembali 2/3 dunia tu. Tapi macam manakah permulaannya sampai kita boleh capai ke tahap 2/3 dunia? Apakah starting point dia? Which is starting point dia yang bermula daripada Mekah tu. Itu adalah yang menjadi perkara yang sangat-sangat penting lah sebenarnya. Sebab bila kita tak ada permulaan, macam mana kita boleh ada satu hasil yang sangat besar kalau tidak ada the beginning of the process. So permulaan start up tu dan starting point tu adalah memang sangat-sangat penting yang menentukan apakah hasilnya akan datang. Kalau tidak bukan hasil usaha di Mekah, tidak akan mungkin kita akan dapat capai 2/3 dunia tu. So sangat pentinglah sebenarnya starting point Islam, permulaan kedatangan Islam di Mekah ni dan usaha-usaha di Mekah dan Madinah ni menjadi sangat crucial sebab dia akan menentukan apa akan jadi Islam yang seterusnya. So semuanya adalah bermula daripada di Mekah dan Madinah. So apa sebenarnya yang berlaku di Mekah ni? So sebelum kedatangan Rasulullah, seluruh dunia diselubungi oleh kegelapan jahiliah. Pada masa tu seolah-olah manusia meraba-raba dalam kegelapan kerana tak ada cahaya dari mana-mana agama dan falsafah hidup yang mampu membela dan membimbing nilai-nilai kehidupan mereka ni. Macam nak kata, ikutlah hawa nafsu. Hawa nafsu kata macam ni kot. Macam tu kot. Tak ada orang yang nak tunjuk ajarkan apa yang betul, apa yang salah. So macam ikut rasa sendiri-sendiri kan. Nak ikut ajaran lama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim telah pun diselewengkan. So nak cari yang betul-betul yang boleh mengatakan ini boleh, ini tidak boleh tu tak ada. Semua agama telah diselewengkan. So hidup waktu tu memang keadaan yang sangat teruk lah, yang neraca tu memang neraca yang sangat bercampur baur sampai tahap boleh nak membunuh anak. To that extent budaya membunuh anak, budaya macam tu sekali, budaya membunuh anak perempuan. Hidup-hidup bukannya yang tak tahulah perasaan bila kita membunuh hidup-hidup tu, macam seolah-olah masyarakat Arab waktu tu semua pernah jadi penjenayah, semua pernah membunuh anak. Macam that kind of mentality of masyarakat. Takutlah sebenarnya bila masyarakat yang suka bunuh ni, bunuh anak kecil waktu yang tak berdosa kan. So kita boleh bayangkanlah sebenarnya apakah mentaliti manusia hidup ketika itu. Benda yang dah normal dalam masyarakat. So perbuatan membunuh tu bukan satu benda yang akan disabitkan kesalahan. Macam itulah. Okey. Dan dalam keadaan gawat itulah munculnya cahaya dan pembela, iaitu utusan Allah iaitu Muhammad bin Abdullah. Kehadiran Rasulullah yang membawa risalah tauhid telah mengubah pandangan hidup dan pemikiran manusia. Rasulullah membela umat manusia yang selama ni tak dapat bimbingan selain daripada bimbingan-bimbingan yang hanya mengajak kepada kehancuran. So, bermulanya penurunan wahyu, bermulanya risalah tauhid ni turun ke bumi melalui
kehadiran Rasulullah, maka bermulalah berubahnya suasana di Mekah dan impak yang sangat besar sejak daripada kesan daripada penurunan wahyu ni adalah perubahan sahabat. Memang kita boleh nampak dengan jelas impak penurunan wahyu tu bukan memberi kesan kepada Rasulullah seorang, tapi memberi kesan kepada sahabat. Perubahan sahabat daripada orang yang suka membunuh tadi kepada superhero. Like, how you can imagine that? Daripada orang yang macam tak ada civilized menjadi orang yang bertamadun, orang yang berakhlak, orang yang memikirkan amal-amal ibadat, memikirkan menginfakkan harta, fikirkan tentang kebajikan orang lain. Yang asalnya tadi tu adalah orang yang membunuh. Background orang-orang yang macam they have no sense towards children. Itulah nak katanya yang boleh nampak dengan jelas yang kenapa suasana di Mekah tu begitu chaotic. Sebab individu-individu, adanya perubahan individu-individu ni. Diorang dah tak macam dulu. Bila orang tu dah tak macam dulu, kita boleh sense macam, kenapa kau dah tak buat benda ni? Kenapa kau perangai macam ni? Kenapa kau dah tak macam dulu? So bila orang boleh sense, maka orang boleh tahu yang kau dah masuk Islam Macam kau join Islam ke? Macam tu. Kau join agama Muhammad ke? Macam kedatangan agama baru yang sangat mengejutkan orang-orang Mekah. Antaranya kenapa perubahan sahabat. Siapa contoh sahabat-sahabat yang berjaya diubah dengan Al-Quran ni? Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang sangat jelas adalah secara simpelnya kisahnya, Abu Bakar ni terkenal dengan sifatnya lemah lembut. Tutur katanya sopan lah nak katanya. Dan dia didescribekan adalah seorang yang sangat kurus dan cengkung. Dan sekali tengok, kalau pada Abu Bakar ni, orang takkan expect pada dia ni boleh jadi ketua. Tidak. Pada fizikal sahaja. Walaupunlah kita tahu dia ada bisnes. Walaupun kita tahu dia adalah dari keturunan bangsawan. Tapi sekali pandang pada dia, ciri-ciri diri dia, seorang yang kurus, cengkung, tak ada dalam kepala kita yang dia ni ada potensi ni jadi ketua, dia ni ada potensi ni jadi kita punya pemimpin kabilah ke apa dan sebagainya. Tak ada. So macam orang tengok dia macam tahu je lah dia lemah lembut macam dia sopan santun macam tu. Tapi dia berubah dengan kefahaman Islam. Apabila Islam menuntut dia untuk bertegas, dia akan bertegas. Bila Islam menuntut dia untuk menjadi keras, maka dia akan menjadi keras. Tinggalkan sifat lemah lembut tu tak ada kompromi kepada orang-orang yang menentang Islam. Contoh jelas adalah peristiwa setelah kewafatan Rasulullah di mana golongan murtad macam ramai keluar daripada Islam and then tak bayar zakat. Yang tak bayar zakat tu yang menaikkan darah Abu Bakar ni Macam kenapa boleh tak bayar zakat? Sedangkan zakat tu adalah perkara asas Islam rukun Islam. Kenapa boleh sampai meninggalkan perkara yang asas? Sangat epik lah sebenarnya waktu tu. Sebab bila tahu je ada orang tak keluarkan zakat, terus dia ambil pedang dan nak perang. Lepas tu Omar yang kita tahu yang macam sangat tegas Omar ni cakap kat Abu Bakar apa tau? Abu Bakar, kita tak boleh ke kita berunding je dengan diorang ni? Takkanlah sampai nak perang kot dengan diorang ni. Kita berunding je lah cara elok-elok. Diorang pun orang Islam, diorang bukannya terseleweng sangat. Abu Bakar terus time tu dah merah muka and then boleh pandang Omar macam orang pandang macam ni lah, macam gambar ni macam nak marah macam
kau boleh cakap macam tu? Macam tu sangat marah. Kenapa Omar boleh cakap tahap macam tu sekali? Sedangkan zakat tu adalah perkara yang sangat penting. Kalau kita meringan-ringankan perkara ni, apatah lagi perkara-perkara lain Kalau perkara yang asas kita ambil ringan, apatah lagi perkara-perkara lain. So memang Abu Bakar memang sangat-sangat berkeras waktu tu. Memang hilang dah macam lemah lembut dia ke, sopan santun ke, semua dah hilang sejak dia menjadi khalifah. So bila mana perkara perlu dia berkeras, dia berkeras Itulah sisi Abu Bakar Siddiq Tak ada siapa pun sangka yang dia ni boleh menjadi seorang ketua. Tapi apabila dia memikul tanggungjawab khalifah setelah kewafatan Rasulullah, dengan kefahaman Islam yang dia ada, maka dia berubah mengikut keperluan Islam tu. Islam perlukan dia menjadi garang, maka dia perlu menjadi garang Kalau Islam perlukan dia untuk berperang habis-habisan dia akan berperang habis-habisan So itulah sisi Abu Bakar Kalau Islam perlukan kita untuk menjadi ketua, maka kita kena menjadi ketua Kalau Islam memerlukan kita untuk belajar ekonomi, maka kita kena belajar dan menguasai ekonomi. Kalau Islam menyuruh kita untuk menguasai bahasa Arab, maka kita kena menguasai bahasa Arab So itulah tuntutan-tuntutan yang kita kena buat Dan telah dibuktikan oleh Abu Bakar sendiri salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Seterusnya perubahan Mus'ab bin Umair. So ni adalah yang paling famous lah sebenarnya. Kisah Mus'ab bin Umair ni adalah kita boleh ceritakan dia ni macam rich kid in Mekah. Dia sangat terkenal lah di kalangan orang Mekah dengan kekayaannya. Kekayaan dia tu sampai tahap yang barang-barang eksklusif, new arrival, dia ada. Contohnya, pernah diceritakan tentang minyak wangi yang custom made. Memang dia seorang sahaja yang ada minyak wangi tu. So, orang-orang Mekah boleh tahu kalau ada bau ni, itu adalah Mus'ab. Sebab dia seorang je ada minyak wangi tu. And dia adalah seorang yang sehat dan tampan lah. So katanya, kita boleh bayangkan lah pemakaian dia sangat kemas. Macam mana penggayaannya, kita boleh bayangkan. Dan satu lagi dia adalah seorang anak emak. Anak emak maksudnya sangat-sangat disayangi oleh mak dia. Tapi setelah dia memeluk Islam waktu fasa awal Mekah, dia adalah orang-orang yang terawal memeluk Islam. Macam mana dia keluar daripada kekayaan kehidupan dia. Dia keluar daripada kesenangan kehidupan dia tinggalkan dunia-dunia ni, tinggalkan benda-benda yang tak perlu ni, dan terus kejar untuk berbuat abid dan khalifah tu. Terus fokus kepada matlamat hidup dia yang utama tu adalah aku adalah seorang Muslim Aku ni kena buat abid dan khalifah. Terus dia tinggalkan segala kesenangan dia, segala minyak wangi dia segala pakaian-pakaian dia yang cantik-cantik tu. Bahkan yelah, dia mendapat penentangan sendiri daripada mak dia Dia kata kalau kau tak keluar daripada agama kau, jangan balik rumah ni So macam mak dia kurung dia dalam rumah tak bagi dia makan, tak bagi dia minum. So macam mak dia sampai tak tahu nak buat apa dah supaya Mus'ab ni keluar daripada Islam. Tapi Mus'ab masih tetap teguh lah dengan keimanan dia dengan meyakini setelah faham yang Allah tu adalah Tuhan yang kita patut ilahkan, maka dia hilang macam kecintaan kepada seorang ibu tu telah hilang tapi kecintaan dia kepada Allah tu yang lebih utama yang dia nampak sekarang ni bila dia cubalah ajak mak dia tapi mak dia tetap berdegil dan tak nak so dia tak boleh nak buat apa sampai kan mak dia kata, kalau kau tak keluar macam sanggup kerat kerat tangan dia sendiri And Mus'ab reply apa, sekalipun dia takkan keluar daripada Islam ni. Macam sangat-sangat teguh lah dia dengan keimanan ni dengan Islam yang dia faham tu dengan macam sekali dia faham tu memang dia betul-betul grab lah di pengakhiran kehidupan dia dia adalah mati syahid di dalam perang Uhud. Dan sewaktu kematian dia tu waktu nak kafankan dia tu, kain kafannya tak cukup
untuk mengcover jenazah dia, mayat dia. Sebab bila tarik kain kafan tu ke atas, maka nampak kaki dia. Bila tarik ke bawah, maka nampak kepala dia. Nak katanya macam itu je saiz kain kafan yang dia mampu beli untuk mempreparekan kematian dia. Nak katanya begitu dia truly keluar daripada kehidupan bukan Islam kepada berjuang bersungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan Islam yang sebenar-benarnya. Susahlah kita nak dapat orang yang betul-betul rela meninggalkan kesenangan kehidupan dunia. Kita sendiri tahu kan betapa indahnya dunia ni, betapa nikmatnya hidup kat dunia ni. Sekarang kita duduk bersenang lenang kat rumah ni, betapa nikmatnya. Tapi Mus'ab bin Umair berjaya keluar daripada kehidupan dunia yang hina tu kepada kehidupan Islam, dan akhirnya dikurniakan mati syahid. Dan which is kita tahu kan mati syahid tu dia shortcut kepada syurga, dan dia dapat benda tu. Hebatlah, hebat sangat. Next up is Abu Zar, bekas perompak. Adalah another figure yang akan nak bawakan kat sini. Abu Zar ni adalah seorang, personality dia adalah seorang yang sangat semangat. Dia adalah daripada kabilah Al-Ghifari. Kabilah Al-Ghifari ni terletak antara, diorang ni duduk antara Mekah dan Madinah. So bila orang Mekah nak pergi Madinah, nak berdagang, dia kena lalu dulu kabilah Ghifari ni. So kadang-kadang orang akan macam bagi sedekah kat diorang makanan. Tapi kadang-kadang bila makanan tu tak cukup, kabilah Al-Ghifari ni akan pergi merompak orang-orang yang berdagang nak pergi ke Madinah, ataupun orang Madinah nak pergi ke Mekah. So diorang ni adalah orang-orang perompak asalnya kabilah ni. So Abu Zar adalah daripada kalangan kabilah ni sebenarnya. Tapi sewaktu awal dia peluk Islam tu sangat-sangat epik lah. Sebab waktu dia peluk Islam awal tu adalah fasa sir, fasa dakwah secara senyap-senyap dakwah secara sembunyi. So dia pergi jumpa Rasulullah, dan bila dia masuk Islam, dia kata kat Rasulullah, aku takkan keluar daripada Mekah ni selagi aku tak isytiharkan keislaman aku, selagi aku tak bagi tahu pasal dakwah ni. Ada Rasulullah senyap, macam budak ni tak boleh dikawal lah ni, aku tak boleh tahan dah dia ni, biarlah dia nak buat apa pun Tapi Rasulullah kata, dah warning kepada dia, kau janganlah bagi tahu sangat, kalau tak nanti orang-orang Mekah akan attack kau. Itu tak boleh, aku nak bagi tahu juga. Lepas tu dia pergilah keluar dan bagi tahu, cakap, aku dah masuk Islam kan. Semua orang Mekah attack dia. Memang kenalah kan. Kata macam, sanggup kau tinggalkan agama lama kau, orang-orang Mekah kan. Lepas tu dah attack, tengok balik, dia ni kabilah Al-Ghifari kan, orang perompak. Lepas tu dia macam, Abu Zar macam dah bangun kan, macam kita sedar sekejap, dah lepas kena sepak terajang semua, sedar sekejap, lepas tu pergi jumpa balik Rasulullah, aku kena serang. Lepas tu macam, Rasulullah dah cakap dah kan. Lepas tu dia kata, dia katalah, dia cakap kat Rasulullah, boleh tak dia nak stay dekat Mekah ni. Dia nak ikut Rasulullah kan. So Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, baliklah kepada kaumnya dan sebarkan Islam kepada kaumnya, seluruh kabilah Ghifari tu. Bila sampai satu masa nanti, barulah datang jumpa Rasulullah. And then Abu Zar ni pun baliklah ke kampung dia, jumpa dengan kabilah-kabilah dia, and then bagi tahulah semua orang, aku dah masuk Islam kan. And then dia ceritakan Islam kepada semua orang, satu kabilah dia tu. And amazingly, dia berjaya mengislamkan seluruh kampungnya. Hebat tak hebat? Amazingly, dia berjaya mengislamkan seluruh kampung dia. Satu kabilah Al-Ghifari tu masuk ke dalam Islam. Selepas hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah, dan berita penghijrahan Rasulullah ke Madinah tu dapat tahu oleh kaum Al-Ghifari ni, kabilah Al-Ghifari ni. So Abu Zar terus dan dengan satu kampung tu pergi berhijrah ke Madinah. So diorang datang beramai-ramai jumpa Rasulullah, dan Rasulullah pun tengok dari jauh macam
orang Madinah time tu macam apa benda kan, berasap-rasap kan, macam kenapa macam bunyi macam ramai sangat orang datang Madinah. Rupanya itulah dia Abu Zar dan kabilah-kabilah dia sekampung dia bawa yang dah memeluk Islam. Memang sangat-sangat hebat. 3 figure yang akak bawakan ni, Abu Bakar, Mus'ab, Abu Zar disebabkan hasil daripada dakwah Abu Zar, maka sekampung dia masuk Islam. Betapa banyaknya pahala dah mengalir kepada Abu Zar kan. Setiap ibadah solat, setiap penyembahan, setiap mereka ni menyembah kepada Allah, pahala tu masuk kepada Abu Zar. Mus'ab, kehadiran Mus'ab adalah duta yang Rasulullah hantar ke Madinah kan. Hasil dakwah Mus'ab di Madinah yang menjadi duta tu, maka seluruh Madinah menerima cahaya Islam tu. Hebat tak hebat? Seluruh kaum Madinah menerima cahaya Islam tu adalah hasil daripada usaha dakwah Mus'ab. Abu Bakar, lepas dia dapat Islam, dia terus pergi mendakwahkan 6 orang. Dan hasil daripada didakwahkan 6 orang tu, 6 orang tu adalah sahabat yang dijamin syurga. Macam hebat gila dia orang ni. Kalau tengok macam background bekas perompak, yang ni background macam anak orang kaya, yang macam anak emak, yang Datuk Wida Le Syukri semua tu kan, tiba-tiba tinggalkan semua harta dia dan berjuang untuk Islam kan. Abu Bakar daripada orang yang macam merasa macam tak ada potensi, tapi sekali dia faham Islam, masuk ke dalam Islam, dia mengutilisekan mempolishkan segala skill yang dia ada untuk Islam untuk melaksanakan tujuan hidup dia orang ni Abid dan Khalifah tu. Sangat hebat bagi akak And ini adalah individu-individu yang berjaya Rasulullah ubah Dan Rasulullah bukan sekadar berjaya mengubah individu, bukan sekadar 3 orang ni je kan yang Rasulullah berjaya mengubah, tapi Rasulullah berjaya mengubah satu generasi. Maka nak katanya dengan risalah tauhid tu, daripada penurunan wahyu tu, wahyu-wahyu Allah tu Rasulullah sampaikan kepada setiap sahabat-sahabat ni, dan berjaya mengubah diorang ni keluar daripada kehidupan jahiliah kepada kehidupan Islam. Bukan senang kita nak mengubah generasi. So terhasillah mereka ni adalah generasi Quran yang unik. So apa maksud generasi ni adalah mass of people. Dia banyak orang yang hidup pada zaman yang sama, dan semua orang tu mendapat Islam, dan semua orang tu mendapat kefahaman Islam, dan semua orang tu berubah daripada kehidupan yang membunuh anak kepada kehidupan yang bertamadun, berakhlak, sanggup menginfakkan harta, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka, terus tinggalkan. Itu adalah bukan kerja yang senang. Even sekolah nak mengajar satu kelas pun susah nak kawal. Ini apatah lagi kita nak mengubah generasi. Tapi sirah telah membuktikan So macam mana sebenarnya Islam ni risalah tauhid yang Rasulullah bawa ni berjaya mengubah para sahabat ni. Wahyu-wahyu yang Allah turunkan ni telah berjaya menjawab persoalan-persoalan pokok yang tidak pernah terjawab sebelum ni. Persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang sering bermain dalam fikiran akhirnya dijawab oleh Al-Quran. Persoalan apa? Dari mana manusia ni datang? Kenapa manusia ni diciptakan? Dan ke manakah kesudahannya kehidupan kita ni? Ini adalah 3 persoalan pokok yang kalau kita macam fikir dengan akal logik kita, memang kita akan dapat jawapan. Memang kita tahu kita ni datang daripada mana, apa asal usul kita. Kita tahu kita ni kenapa kita ni diwujud ke atas dunia. Kita tahu macam after habis hidup kat dunia ni apa benda. Kita tahu semua benda tu. Dan orang yang berfikir-fikir benda ni keluar teori-teori yang merepek-repek So sebab itulah bila soalan-soalan ni terjawab,
oleh Al-Quran memang terus meresap ke dalam hati para sahabat ni. So inilah soalan-soalan ni lah yang dijelaskan oleh Al-Quran yang diorang dapat je jawapan daripada Al-Quran. Al-Quran menjawab persoalan-persoalan ni, maka terus masuk ke dalam dasar hati mereka dan terus jadikan mereka ni seperti manusia yang baru. Terus macam lepas dah faham dengan 3 persoalan tu kan, macam siapa yang menciptakan aku? Aku datang pada mana? Pasal apa yang aku kena buat? Ini tujuan aku diciptakan rupanya. Kita ada rupanya kehidupan kita bukan terhenti pada kematian. Rupanya ada akhirat, ada syurga dan neraka. So terus benda tu meresap ke dalam hati dan mengubah diri mereka Diri para sahabat ni sampai mereka ni seolah-olah baru sahaja dilahirkan. Diorang ni macam telah menjadi manusia yang baru dari segi akidah dan keimanan. Dan diorang juga merasakan menjadi manusia yang baru kembali kepada fitrah asal di mana Allah telah menciptakan mereka. Inilah yang apa yang nak kata, kefahaman yang solid yang diorang ada dalam diri diorang terus menjadikan mereka ni beriman kepada Allah dan mereka ni berubah telah menjadi manusia yang baru. Macam kelahiran semula gitu. Okay. So melalui perubahan yang menyeluruh inilah Rasulullah telah Rasulullah telah membebaskan manusia daripada belenggu syirik dan hawa nafsu, perhambaan diri terhadap tradisi warisan nenek moyang yang menyesatkan, serta perhambaan manusia terhadap sesama manusia. So wahyu yang Rasulullah bawa ni berjaya membebaskan belenggu syirik dalam kalangan para sahabat telah mengubah bebaskan hidup daripada bukan bertuhankan hawa nafsu bukan lagi menjadi hamba kepada adat tradisi nenek moyang kalau suruh makan sembah berhala, kita pun sembah berhala. Kalau suruh makan daging yang tak disembelih, makanlah daging tak disembelih dan membebaskan juga perhambaan manusia sesama manusia. Efek daripada risalah tauhid tu, efek daripada Al-Quran dan Al-Quran juga yang dibawa oleh Rasulullah telah berjaya menghancurkan berhala syirik dalam jiwa-jiwa manusia. Dengan apa? Dengan senjata akidah. Disebabkan hancurnya berhala dalam hati itu, maka segala manifestasi penyembahan berhala lenyap disebabkan apa yang ada dalam hati itu telah dihancurkan terlebih dahulu. So itulah impak dia. Nak katanya antara kesan daripada wahyu yang Rasulullah sampaikan tu memang dia berjaya menghancurkan berhala, bukan patung berhala yang besar tu yang utamanya, tapi berhala yang dalam hati dulu yang berjaya dihancurkan dengan akidah Islam tu, dengan hancurkan akidah jahiliah dan masukkan dengan akidah Islam dan terus mengubah macam mana cara penyembahan tak, kita bukan lagi nak menyembah berhala, tapi kita solat sebagai tanda kita menyembah Allah So itulah benda yang macam Rasulullah telah berjaya buat menjawab persoalan-persoalan tadi, persoalan-persoalan pokok, berjaya membebaskan manusia, berjaya mengubah akidah para sahabat ni sampaikan diorang ni rasa macam dilahirkan semula dan berjaya bebaskan perhambaan manusia sesama manusia dengan apa? Bermodalkan hanyalah Al-Quran sahaja. Yang Rasulullah cerita dekat mereka ni hanya dengan Al-Quran je. Itu aja modal yang Rasulullah ada untuk cerita untuk mengubah para sahabat ni. Dan para sahabat ni pun terubah dengan daripada wahyu-wahyu Allah je Buku-buku nak orang hurai dan cerita mengenai Islam pun tak ada. Memang 100% bersumberkan Al-Quran Itu jelah sumber mereka yang telah berjaya mengeluarkan para sahabat ni hidup daripada kehidupan yang gelap dan jahiliah tu kepada hidup yang lebih suci yang lebih terang, lebih putih, iaitu kehidupan Islam tu. Sangat best lah dengan hanya bermodalkan Al-Quran maka berubah
para sahabat ni from zero. Tengok tu daripada macam makan, tidur, bangun tidur. Makan, tidur, bangun tidur. Makan, tidur, bangun tidur. Itulah kehidupan kita Tak ada apa-apa makna. Tidak mengenal erti tujuan kita diciptakan Ada orang macam rasa tujuan dia diciptakan adalah untuk makan je Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Ataupun daripada kita rasa kehidupan macam tu yang tak ada makna, terus berubah menjadi hero Para sahabat ni memang itulah gambaran yang paling ideal sekali lah. From zero to hero adalah para sahabat daripada orang yang hidup dalam jahiliah yang sangat pekat dan akhirnya keluar menjadi seorang yang sangat-sangat hebat. Hebat dia sampai tahap dahsyatnya yang setelah kewafatan Rasulullah, sahabat-sahabat ni lah yang meneruskan penyebaran Islam ke negara-negara lain selain daripada tanah-tanah Arab. Diorang ni lah yang telah menyelamatkan manusia-manusia lain di tanah-tanah lain yang berbahasa lain, yang berbudaya lain untuk mengenal Allah. Selamatkan manusia-manusia yang di luar tanah Arab ni daripada perhambaan sesama manusia kepada mengesakan Allah. Sangat-sangat-sangat hebatlah diorang ni. Itulah dia generasi Quran yang unik Dia adalah satu generasi. Kita baru menceritakan individu kita boleh cerita lagi tentang generasi. So kita akan bersambung lagi generasi Quran yang unik. Banyak lagi kisah-kisah yang mind blown, yang susah kita nak dapatkan di zaman sekarang ni inilah model manusia yang telah melaksanakan tujuan hidupnya dengan secara bersungguh-sungguh, telah melaksanakan abid dan khalifahnya dengan jelas sekali, dengan sangat jelas identiti mereka adalah Muslim, dan sangat jelas alat dan matlamat membezakan alat dan matlamat dalam kehidupan mereka. So inilah model-model manusia yang telah membuktikan bila kita berjaya kembali kepada Al-Quran, menghidupkan kembali Al-Quran, maka kita akan dapat hasil yang seperti mereka So itu je, insyaAllah kita akan bersambung generasi Quran yang unik part 2.